Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Ali Azhar dari kelas L3B, bernombor matris di L22209. Hari ini saya akan membentangkan tentang hukuman qisas. Hukuman qisas adalah sama seperti hukuman hudud yang iaitu ditentukan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran dan hadis. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 179, yang bermaksud di dalam qisas itu ada kelangsungan, ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. So, hukuman qisas ialah kesalahan yang dikenakan hukuman balas. Hukuman ini dikenakan ke atas anggota yang mempunyai sendi, dan dapat dipastikan persamaannya seperti kaki, tangan, jari, mata, telinga, hidung, kemaluan lelaki dan gigi. So bagi anggota lain, hukumannya diganti dengan diet kerana sukar untuk dipastikan persamaannya. Tak ada apa lagi. Antara kesalahan yang wajib dikenakan hukuman qisas. Yang pertama ialah membunuh dengan sengaja. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 178, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu menjalani hukuman qisas, iaitu balasan seimbang terhadap perkara orang-orang yang mati dibunuh. Yang kedua, mencederakan dengan sengaja. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-45 bermaksud, dan kami telah tetapkan atas mereka di dalam kitab Taurat, iaitu bahawasanya jiwa dibalas dengan jiwa, dan mata dibalas dengan mata, dan telinga dibalas dengan telinga, dan hidung dibalas dengan hidung, dan gigi dibalas dengan gigi, dan luka juga hendaklah dibalas seimbang. Tetapi sesiapa yang melepaskan hak untuk membalas, maka menjadilah ia penebus dosa baginya, dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Sekian daripada saya. Okey, untuk poin yang kedua adalah hak tuntutan qisas. Jadi, qisas ni sebenarnya adalah kesalahan yang melibatkan hak al-adami atau hak perseorangan. Maksudnya, waris dengan mangsa jenayah qisas ni berhak untuk menuntut hukuman ke atas pelaku jenayah. Ataupun sama ada dia nak hukum jenayah tu ataupun dia nak maafkan saja. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-33 yang bermaksud, sesiapa yang membunuh secara zalim, maka kami Allah jadikan bagi walinya berkuasa menuntut balasan qisas, tetapi tidak boleh melebihi batasnya. Untuk poin yang seterusnya adalah syarat mewajibkan qisas. Jadi ada dua syarat, iaitu syarat terhadap pembunuhan dan syarat terhadap mangsa. Jadi bagi syarat terhadap pembunuhan terdapat beberapa syarat yang sah. Jadi yang pertama adalah pembunuh mestilah sudah balik dan tidak gila. Sebagai contoh, contohnya ada jenayah yang dilakukan tapi mereka masih kanak-kanak atau gila. Ini bermakna orang yang membunuh ketika kanak-kanak tidak akan dihukum telah balik. Dan begitu juga orang yang gila yang membunuh tidak akan dihukum setelah dia sedar. Tapi bagi jenayah yang dilakukan oleh orang yang berakal dan kemudian menjadi gila, dia akan tetap dihukum qisas walaupun pada ketika dihukum tu dia disahkan gila. Okey, jadi untuk
poin yang kedua adalah orang yang membunuh itu bukan bapa atau ibu orang yang dibunuh. Jadi maksudnya pesalah ni mestilah bukan nenek mangsa atau bukan bapa, ibu, datuk, nenek dan sebagainya. Kerana mereka tidak akan dikenakan hukuman qisas. Dan juga Rasulullah SAW telah menjatuhkan hukuman membunuh ke atas anak kerana membunuh bapa, tetapi tidak menghukum bunuh bapa kerana membunuh anak. Okay. Jadi untuk poin yang ketiga ialah orang yang dibunuh itu sedarjat dengan orang yang membunuh atau kurang darjat kerana kisas ini terlaksana ke atas perkara-perkara yang bersamaan. Jadi maksudnya pembunuh dengan mangsa tu mestilah mempunyai taraf yang sama. Taraf mangsa tak boleh rendah daripada pembunuh kerana kekufuran ataupun perhambaan. Ini bermakna seorang Muslim tidak akan dihukum bunuh apabila membunuh orang kafir, sama ada orang kafir itu kafir zimmi, iaitu orang kafir yang membuat perjanjian, muahid, kafir harbi, atau orang kafir yang belum pernah menerima seruan Islam. Okay. Dan untuk syarat-syarat yang terakhir adalah qisas mestilah dilaksanakan mengikut apa yang telah dilakukan oleh penjenayah. Maksudnya kalau mangsa tu kena potong tangan, jadi penjenayah tu mesti kena ikut potong tangan juga. Kalau dia potong kaki, jadinya penjenayah tu pun kena potong kaki. Jadinya untuk syarat mewajibkan qisas yang kedua adalah syarat terhadap mangsa. Jadi mangsa juga pun ada beberapa syarat yang tertentu. Salah satunya adalah mangsa bukan dari kalangan orang yang ada hak terhadap pembunuh. Maksudnya mangsa ni bukanlah milik pembunuh. Tentunya mangsa ni bukan hamba. Kalau mangsa ni hamba, maka tidak terlaksana qisas terhadap pembunuh. Jadi untuk poin yang kedua adalah mangsa juga bukanlah anak kepada pembunuh kerana ayah yang membunuh anaknya tidak akan dikenakan qisas. Jadi mangsa ni siapa sebenarnya? Okey, mangsa ni adalah terpelihara darahnya. Contohnya mangsa adalah orang yang tidak halal darahnya dibunuh. Maksudnya dia tak ada buat apa-apa, tiba-tiba dia dibunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil Zaid bin Muhammad Nazir. Saya dari kelas L3B dan bernombor matrik di L22241. So hari ini saya akan menerangkan hikmah yang disyaratkan qisas. Jadi yang pertama, untuk memberikan keadilan kepada umat manusia. Qisas adalah hukuman yang adil bagi saksama. Ini kerana hukuman qisas akan sama dengan apa yang penjenayah telah lakukan. Contohnya, seorang yang membunuh dengan sengaja akan dikenakan hukuman bunuh. Tidak adil sekiranya membiarkan penjenayah itu bebas tanpa ada hukuman ke atas jenayahnya. Yang kedua adalah mencegah dan menghalang seseorang dari melakukan jenayah. Bila mereka mengetahui akan beratnya hukuman qisas tersebut, maka seseorang yang bercadang atau akan melakukan jenayah akan berfikir berkali-kali tentang balasan yang mungkin akan dikenakan kepadanya, sama seperti apa yang dia ingin lakukan. Yang ketiga adalah merdeka rasa marah atau dendam keluarga mangsa. Waris-waris seperti ibu bapa atau anak-anak mangsa jenayah bunuh akan merasa lega dan kurang marah jika pembunuh itu dihukum bunuh juga. Sebaliknya, jika pembunuhnya itu dipenjara atau didenda, maka warisnya akan mencari jalan untuk membalas dendam bukan sahaja kepada pembunuh, bahkan boleh menular pada keluarga si penjenayah. Yang keempat adalah melahirkan kehidupan yang lebih aman. Faedah hukuman qisas bukan hanya dirasai oleh waris mangsa, akan tetapi ia juga dapat dirasai oleh seluruh umat manusia. Jadi qisas bukan sebagai satu tindak balas dendam yang faedahnya hanya dirasai oleh mangsa jenayah. Jadi oleh itu
Jika kisos tidak dijalankan, maka nyawa dan tubuh badan akan dicerobohi tanpa balasan dan pembelaan. Orang yang kuat akan menindas orang yang lemah. Jadi seterusnya adalah orang yang bertanggungjawab melaksanakan hukuman. Menurut jumhur ulama, jika wali yang berhak menuntut kisos itu seorang sahaja dan sudah akil baligh serta dapat melaksanakan hukuman kisos dengan baik, maka wali kepada mangsa itu boleh melaksanakan dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Akan tetapi, jika ahli tidak mampu menjalankan hukuman dengan baik, tidak harus beliau melakukan, kerana ditakuti akan mendatangkan bahaya kepada orang yang dihukum. Sebaliknya, wali tersebut hendaklah mewakilkan kepada orang lain, yakni dewasa yang waras, untuk melaksanakannya. Jadi sekian saja itu dari saya. Saya akan berikan tugasan ini untuk disambung oleh sahabat saya lah. Sekian, terima kasih dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muflis bin Azman daripada kelas lab 3B. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk tentang kisas. Pada bahagian saya akan menerangkan tentang kesan dan kesimpulan pada kisas ini. Kisas ialah merupakan pembalasan yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan dan konsep kesesamaan sejagat. Pembalasan ini bertujuan untuk kebaikan dan bukannya untuk mendapat penderitaan. Ia juga dapat menghalang daripada mangsa kepada sesuatu jenayah melakukan pembalasan sendiri yang boleh mewujudkan jenayah lain. Bagi menjamin tujuan ini, setiap penjenayah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Contohnya, jika dia melakukan perbuatan mendera dengan cara mencubit atau dengan seumpamanya, maka dia hendaklah yang melakukan perbuatan tersebut dikenakan setimpal dengan apa yang mangsa dikenakan. Seterusnya, kisas juga dapat menimbulkan rasa gurun kepada orang awam akibat hukuman yang dikenakan. Ulama menyifatkan hukuman yang dikenakan ke atas penjenayah adalah satu rahmat. Ini kerana ia dapat mewujudkan suasana aman dan selamat dalam masyarakat. Ia bukan sahaja menimbulkan rasa serik kepada penjenayah, namun juga kepada orang ramai yang menyaksikan hukuman tersebut. Orang ramai yang menyaksikan hukuman kisas ini akan berasa takut untuk melakukan perbuatan yang dilakukan oleh penjenayah tersebut. Dan masyarakat akan sedar akan kesalahan tersebut dan jenayah pun akan semakin berkurang dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, kesimpulan. Untuk kesimpulan, manusia telah diberikan penghormatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalani kehidupan di dunia. Beberapa hak yang telah diberikan kepada mereka. Hak yang paling besar dan utama yang perlu dijaga ialah memelihara nyawa yang dikira sebagai simbolik untuk hidup. Islam juga mengharamkan penganutnya membunuh sesama sendiri, lagi-lagi membunuh orang yang lain. Tetapi, di sebalik larangan itu, Islam membenarkan membunuh orang lain dalam kebenaran al-haq atau sebab-sebab yang bolehkan, seperti perang, mempertahankan negara, mempertahankan agama, mempertahankan keluarga dan seumpamanya. Qisas ialah hukuman yang melibatkan hak individu mangsa atau walinya. Qisas ini untuk melindungi mangsa dan melindungi hak-hak mangsa bersama walinya. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.